Sejarah merupakan pembelajaran berkaitan peristiwa yang telah berlaku pada masa yang lalu. Oleh itu, kajian sejarah tidak boleh lari daripada konsep masa. Dalam video ini, kita akan belajar tentang konsep masa dalam sejarah. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep masa dalam sejarah? Bagi membantu kita memahami sesuatu peristiwa sejarah, para pengkaji sejarah telah menyusun setiap peristiwa yang berlaku mengikut urutan masa. Hal ini bermakna penceritaan terhadap peristiwa-peristiwa sejarah akan disusun bermula mengikut peristiwa yang berlaku terlebih dahulu, diikuti peristiwa yang berlaku lebih kemudian. Sebagai contoh, peristiwa 1 tahun 1956, berlakunya peristiwa rombongan menuntut kemerdekaan negara di London. Peristiwa 2 tahun 1957, Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Peristiwa 3 tahun 1963, Sabah, Sarawak, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu bergabung membentuk Negara Persekutuan Malaysia. Berdasarkan ketiga-tiga peristiwa tersebut, peristiwa yang terlebih dahulu berlaku sudah semestinya peristiwa pertama yang berlaku pada tahun 1956, diikuti peristiwa kedua pada tahun 1957 dan peristiwa ketiga yang berlaku pada tahun 1963. Berdasarkan contoh ini, kita dapat memahami bahawa konsep masa dalam sejarah melibatkan susunan peristiwa mengikut urutan waktu, bermula daripada waktu yang lebih awal kepada waktu yang lebih terkemudian. Berdasarkan konsep masa dalam sejarah juga, kita juga perlu memahami konsep kronologi atau disebut juga sebagai konsep garis masa. Kronologi bermaksud susunan penceritaan mengikut urutan masa, bermula dengan peristiwa yang berlaku terlebih dahulu, diikuti peristiwa yang berlaku lebih kemudian. Bagi memudahkan gambaran dan pemahaman pembaca berkaitan sejarah, sejarawan telah memperkenalkan konsep garis masa. Melalui konsep garis masa, satu garisan anak panah panjang akan dibina secara melintang atau menegak. Pada bahagian tertentu di atas garisan masa yang dibina, sejarawan akan menandakan tanda sela. Di setiap selaan yang dibuat, sejarawan akan menulis tarikh dan peristiwa sejarah yang berlaku pada tarikh tersebut. Dalam setiap garis masa, sela peristiwa yang paling ke kiri atau paling bawah adalah peristiwa yang paling awal berlaku, manakala sela peristiwa yang paling ke kanan atau paling atas adalah peristiwa yang berlaku paling kemudian. Selain konsep garis masa, kita juga perlu memahami konsep kiraan tahun dalam sejarah. Pertama, tempoh 10 tahun akan dipanggil sebagai dekad. Satu dekad bersamaan 10 tahun. Kedua, tempoh 100 tahun pula dipanggil sebagai abad. Satu abad bersamaan 100 tahun. Ketiga, tempoh 1000 tahun pula dikenali sebagai alaf.
satu alaf bersamaan 1000 tahun. Seterusnya, pengkisihan sejarah menggunakan kalender Masihi. Apakah yang dimaksudkan dengan kalender Masihi? Kalender Masihi atau disebut juga sebagai Gregorian Calendar adalah merupakan kalender tahunan yang kita gunakan pada hari ini yang mengandungi 365 hari dalam setahun. Sekarang kita berada pada tahun 2020 Masihi. Apakah yang dimaksudkan dengan Masihi? Masihi adalah merupakan tahun yang dipercayai sebagai tahun kelahiran Nabi Isa alaihissalam atau disebut juga sebagai Jesus Christ oleh penganut agama Kristian. Tahun kelahiran Nabi Isa dianggap sebagai tahun pertama Masihi. Oleh itu, tahun 2020 Masihi pada hari ini dianggap sebagai tahun ke-2020 selepas kelahiran Nabi Isa. Persoalannya sekarang, apakah tidak ada tahun sebelum kelahiran Nabi Isa? Jawapannya tidak. Tahun-tahun sebelum kelahiran Nabi Isa akan disebut sebagai tahun sebelum Masihi atau singkatannya SM. Sebagai contoh, dalam bab-bab yang akan datang, kita akan belajar tentang manusia zaman prasejarah. Manusia zaman prasejarah hidup sebelum kelahiran Nabi Isa. Oleh itu, zaman prasejarah merupakan tahun-tahun sebelum Masihi.